Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang tajuk bab yang ke-8 Okey. Okey, so kita mulakan dengan muka surat 148. Okey, anda semua boleh tengok muka surat 148. Okey. So, mula-mula sekali kita nak cakap tentang taburan binomial. Okey. Apa itu taburan binomial? Bila kita ada satu data tu kita boleh taburkan dia dalam beberapa bentuk taburan. Okey. Kalau kita kata dia binomial, maksudnya apa tu, kalau kat sini dia kata pemboleh ubah rawak diskrit, nilai terhingga dan boleh dihitung. Okey. Contohnya kalau kita ada Chongbi. Chongbi ni diberi 2 balingan percuma dalam satu perlawanan bola keranjang. Okay, apakah kesudahan yang mungkin? So kesudahan dia ada 2 saja. Iaitu sama ada dia masukkan gol ataupun dia tak kena. B Kejap. Okay. Binomial kita tulis dia bentuk B. Okay. Di mana dia sama ada dia ni apa tu, sama ada dia ni berjaya ataupun tidak. Dia ada 2 je. Okay. Sama ada berjaya ataupun tak berjaya. 2 pilihan je. So, sama ada dia gol ataupun dia miss, tak kena. Kalau sesuatu benda taburan tu, dia memberi 2 pilihan saja, sama menang atau kalah, mati ataupun hidup. So, 2 pilihan saja, maka ini kita panggil sebagai binomial. Okay. Jadi, apakah kesudahan yang mungkin? Okay. Dia bagi kat sini, masa dia masuk bola keranjang tu, dia bagi 2 balingan. 2 balingan Okay. So, dia kesudahan dia untuk balingan yang pertama, mungkin dia masuk gol. Okay. Mungkin juga dia miss, tak masuk gol, tak kena. Okay. Ini untuk balingan yang pertama. Okay. Untuk balingan yang kedua, boleh jadi balingan kedua tu, kalau yang pertama tadi dia gagal, dia gol, mungkin boleh jadi yang kedua pun dia gol juga. Tapi boleh jadi yang kedua dia miss. Okay. Kalau yang pertama dia miss, boleh jadi yang kedua dia gol. Boleh jadi yang kedua tu dia miss juga. So ini akan membawa dia kepada 4 kesudahan, iaitu sama ada gol ataupun gol miss, ataupun dia awalnya miss gol, ataupun dia miss. Sebab tu awak tengok kat sini dia kata ada apa tu 4 kesudahan. GG, GM, MG, MM. Okay. So berapakah bilangan gol? So kalau GG maksudnya 2 kalilah gol dia. Okay. Kalau GM gol dia sekali je. Yang ni gol dia berapa kali? Sekali je. Yang ni langsung tak ada gol. Okay. So balingan jaringan gol ialah pemboleh ubah diskrit. Maksudnya kita boleh kira pemboleh ubah dia. Okay. So dia punya jawapan X ni sama ada kosong, tak kena langsung, 1 ataupun 2 kali kena gol. Okay. So kita try tengok contoh soalan Dia bagi kat situ, dia kata senaraikan semua nilai yang mungkin bagi pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. Soalan dia ditanya bilangan hari hujan dalam seminggu. So kita tengok dalam seminggu. So ada berapa hari? 7 hari. Okay. So apa kesudahan yang mungkin? Kesudahan yang mungkin tu tulis X. X itu kesudahan dia. So dia boleh jadi langsung tak ada hari yang hujan. Boleh jadi 1 hari je hujan. Jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari, boleh jadi 4 hari, boleh jadi 5 hari, boleh jadi 6 hari, boleh jadi 7 hari. Boleh tak jadi 8 hari? Tak boleh. Sebab apa? Dia nak seminggu saja. So jawapan kita kesudahan yang mungkin dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tak boleh. Sebab seminggu 7 hari je. Okay. So ada soalan yang seterusnya tu, awak try jawab sendiri Okay, kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Okay. Muka surat seterusnya itu pula nak cerita kebarangkalian satu peristiwa dalam taburan binomial. Okay.
Okey, macam mana kita nak kira kebarangkalian? So kan kita cakap tadi, dia ada 2 kemungkinan je, sama ada menang ataupun kalah. So kalau kebarangkalian untuk menang 1/2, jadi yang kalah pun 1/2 lah. Dia nak penuhkan mesti jawapan dia 1. Okey, kalau menang 0.3, yang kalah 0.7 supaya jawapan akhir dia 1. Okey, kebarangkalian penuh 1. Jadi dia punya kemungkinan kan ada 2 je. So sama ada 0.3 ataupun 0.7, macam tu. Okey tak? Faham tak? Okey, contoh dia kata dalam soalan ni, percubaan Bernoulli. Dia kata satu eksperimen yang mempunyai 2 kesudahan saja, iaitu kejayaan ataupun kegagalan. Success or failure. Okey, success or failure. Okey, taburan binomial apabila percubaan Bernoulli diulang sebanyak banyak kali. Okey, so dia kata kebarangkalian untuk sesuatu untuk memperoleh R kali kejayaan dalam satu taburan binomial diberi dengan dia bagi inilah formula. Okey. So maksudnya dia punya formula dia kata ni P ni probability kebarangkalian untuk kesudahan dia adalah dapat R. Okey. Apa dia punya formula? N C R P R Q adalah N tolak R. Okey, awak kena tahu satu-satu huruf ni apa. X ni kesudahan yang mungkin. Okey. R ni dia punya berapa kali percubaan. Berapa kali percubaan pula. Adalah nilai kejayaan dia. Berapa kali. Okey. N ni berapa kali percubaan. Kali cuba. Okey. R ni maksudnya dia nak dia dapat R berapa. Berapa nilai yang dia nak. Okey. So dalam kat sini dia kata R tu adalah berapa kali sukses. Kali sukses. Okey. P ni apa? P ni adalah kebarangkalian. Okey. Adalah kebarangkalian. Kejap Hello. Salam. Ya, bercakap. Okey. Ya. Okey. Sekarang saya tengah mengajar lah. Saya tengah ada online class. Lain kali boleh tak? Hari ni tak boleh. Saya rasa esok hari apa? Jumaat Jumaat boleh. Pukul 10 macam tu. Boleh. Okay. Alright. Ada. Boleh. SNA, S Singapore, N Nepal, A America. Lepas tu IDRUS, Idrus. Okay. At gmail.com. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, sorry tergendala sikit. Alright. Okay, tadi kat mana kita cakap tentang kita ada P, kita ada Q. Okay, P tu apa? P dia bagi tahu adalah kebarangkalian untuk berjaya. Q tu apa? Kebarangkalian untuk gagal. Saya tahu bila awak tengok benda ni, complicated, what is this? Okay, mari kita sama-sama try dulu. Contoh dia bagi kat sini. Jika sekeping shilling dilambungkan 8 kali. So, dia lambung 8 kali. So, ini akan jadi dia punya N. Okay, cari kebarangkalian bahawa 5 kepala muncul. So, maksudnya kepala tu adalah dia punya sukses. Okay, dia punya kejayaan adalah kepala. So, dia nak R dia sama dengan 5. Okay. Kemudian kita tengok untuk sesuatu shilling tu, kalau kita sama ada dia kepala ataupun belakang tu dipanggil kat sini apa tail. What is tail?
adil, kalau dalam shilling kita panggil ekor lah. Kelakar ekor, boleh lah. Okey, kan dia ada 2 keping, 2 muka je. Sama ada dia yang depan ataupun yang kat belakang. Kepala ataupun ekor. So ini bermakna kalau satu shilling tu adil, dia maksudnya dia tak berat sebelah, mestilah kat sini dia punya kebarangkalian 1/2, sini pun kebarangkalian dia 1/2. Okey. So awak boleh tahu kejayaan dia, P dia adalah 1/2. Okey. Ataupun 0.5. Dia punya Q pun mestilah 1/2 juga. Okey. So R dia 5. Jadi macam mana kita nak tu, kita guna je lah formula. So kita nak dapat P, kebarangkalian bila kita dapat 5 kali kepala. So kita masukkan formula N. N dia adalah 8 kali dia cuba. R yang kita nak dapat adalah 5 kali. Dia punya kebarangkalian untuk dapat kepala 1/2. Yang ini adalah 5. Jadi dia punya Q 1/2, yang ni tinggal 3. Kenapa 3? 8 tolak 5 dapat 3. Okey. So tekan kalkulator. Tengok ni contoh yang ditunjuk. Dia tunjuk contoh. So bila tekan kalkulator dapat jawapan 0.2188. Okey. Ni. Tengok pula contoh yang seterusnya. Contoh 2 Contoh 2. Halimah membeli 10 biji oren. Kebarangkalian sebiji oren yang dibelinya masam. Masam 0.2. Okey. Cari kebarangkalian bahawa oren itu tepat sebiji oren masam. So dalam kes ni, dia ada 2 kemungkinan. Sama ada masam ataupun manis kan. So ada masam ataupun sedap macam tu lah. Okey. So kalau kita boleh anggap P tu adalah 0.2. 0.2 tu adalah untuk sesuatu oren tu masam. Jadi kalau untuk sesuatu oren tu sedap, manis, 0.8 lah. Okey. Dia punya N adalah 10. Sebab 10 biji oren. Okey, dia nak tepat sebiji. Tepat sebiji adalah masam. So dalam kes ni maksudnya, dia nak R ni sama dengan sebiji. 1. Okey. So kita pun masukkan kita punya jawapan kita, formula kita. Yang pertama kita kata dia nak kebarangkalian di mana X kita ni ada 1 yang masam. So masukkan dalam formula, kita ada 10 biji, kita nak ada 1 yang masam, kebarangkalian untuk masam 0.2, so kita kuasakan dengan 1, untuk dia manis 0.8, jadi 10 tolak 1, 9. Tengok contoh kat sini yang dia buat. Okay, so dapat jawapan, tekan kalkulator. Okay, 0.2684. Okay, tengok pula B. B ni pula dia cakap tidak lebih daripada sebiji oren masam. Dia tak boleh lebih daripada sebiji oren. So maksudnya dia nak kebarangkalian dia X itu mesti kurang atau sama dengan 1. So kalau kurang atau sama dengan 1, maksudnya dia nak kebarangkalian X dia sama ada tak ada langsung yang masam ataupun so kalau atau kita tambah ataupun ada 1 je yang masam. Boleh tak 2? Tak boleh. 3 tak boleh. Atau 2 atau 3 tak boleh. Dia jadi antara 0 ke 1 je. So apa kita buat? Kita kena kira lah satu-satu. Kita ada 10 biji. Okey, sekarang ni kebarangkalian dia 0. Yang ini ni 0.2 kuasa 0, 0.8 kuasa 10. Sebab 10 tolak 0 dapat 0. Dapat 10. Sorry. Okey, atau tambah buat daripada 10 dia 1, ni 0.2, ni kuasa 1, 0.8, jadi kuasa 9. Okey, tengok contoh kat sini. Contoh ni. Okey, apa jawapan dia? Tekan kalkulator, akan dapat 0.3758. Okey. Seterusnya, kita tengok pula soalan C. Dia nak sekurang-kurangnya 2 biji oren tu masam. Sekurang-kurangnya. Okay. So, bila kita kata sekurang-kurangnya, maksudnya P, dia nak X itu at least sekurang-kurangnya ada 2 masam. Sekurang-kurangnya ada 2 masam, maksudnya kurang atau sama dengan 2 ke lebih atau sama dengan 2?
sekurang-kurangnya 2. Maksudnya dia mesti lebih atau sama dengan 2. Ni. Lebih atau sama dengan 2 adalah masam. So maksudnya berapa banyak biji yang masam? Dia jadi 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji, 6 biji, 7 biji, 8 biji, 9 biji, 10 biji. Banyaknya yang masam. Kan? So kalau awak nak kena ni, awak kena buat sesuatu. PS sama dengan 2 tambah PS sama dengan 3. Banyaknya. So ada satu lagi cara shortcut. Kita fikir, kalau keseluruhan kebarangkalian untuk satu benda tu, semua tu masam, dia satu. Jadi tolak dengan kemungkinan yang dia ni, dia kata sekurang-kurangnya 2 biji tu masam. Okey. So kalau sekurang-kurangnya 2 biji dia masam, boleh jadi tak ada langsung yang boleh jadi tak ada PX sama dengan kosong ataupun PX sama dengan 1 tu adalah manis kan. Dia nak sekurang-kurangnya 2 biji tu masam. So yang manis berapa banyak? Yang manis boleh jadi kosong ataupun 1. Jadi kita buat apa? Kita buat sebaliknya. 1 tolak P X sama dengan kosong atau P X sama dengan 1. Kita tolakkan. Okay. So kita akan dapat, awak masukkan dalam formula. Formula ni hanya boleh pakai kalau dia ni sama dengan. Kalau lebih besar atau sama dengan 2, awak tak boleh masukkan 2 10C2. Sebab dia lebih besar. Awak kena jadikan dia sama dengan baru masukkan dalam formula. Okay. So awak akan dapat jawapan dia macam dalam contoh 0.6242. Dah dapat jawapan yang ni. Ni tadi kan kita dah dapat dah jawapan dekat sini. So apa kita buat? 1 tolak dengan 0.3758, awak akan dapat jawapan ni. Okey. Kita pergi seterusnya. Saya ambil tulisan colour lain lah. Saya ambil tulisan colour biru. Okey. Seterusnya, dia kata di Seremban, kebarangkalian untuk satu hujan, hari hujan. So, kita anggap hujan ni sebagai satu dia punya kejayaan dia lah. Sama ada hujan ataupun tak hujan. So, kita anggap P dia sama dengan 1/5. Jadi nak completekan dia jadi 1, so maksudnya Q dia 4/5. Okey, jadi kebarangkalian seminggu, ia akan hujan. Tepat. Okey, seminggu. Bila kita ada nampak perkataan seminggu. So seminggu maksudnya 7 hari. N dia sama dengan 7. Okey. Kemudian dia kata nak kita jawab A. Pertama sekali dia nak tepat 4 hari. So maksudnya dia nak R dia tu 4. So kita cari kebarangkalian X sama dengan 4 hari. Okey. Di mana kita ada 7, C 4. Okey. 1/5 dalam kurungan kuasa 4. 4/5 dalam kurungan 7 tolak 4, 3. Okey. Awak tekan kalkulator. Awak tengok awak dapat apa jawapan. Okey. Soalan B. Dia nak kurang daripada 2 hari. Okey. So, dia nak P di mana X dia kurang daripada 2 hari. So, kalau kurang daripada 2 hari, boleh jadi langsung tak ada hari yang hujan, atau boleh jadi 1 hari hujan. Dia tak jadi 2 hari. Tak boleh. Sebab dia nak kurang daripada 2 hari. Okay. So kurang daripada 2 hari adalah X kosong 1. So kita pun masukkan di mana dia 7 hari, C kosong, 1/5 kuasa kosong. Yang ini 4/5 kuasa 7 tolak kosong, 7. Atau, jadi kita tambah. Okay. 7C ni 1, ni 1/5 kuasa 1, 4/5 kuasa 7 tolak 1, 6. Okay. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Tulis jawapan. Okay. Saya takkan bagi jawapan kat awak lah. Nak awak buat sendiri. Okay. Terusnya, soalan C. Okay. Dia nak lebih daripada 5 hari. P, di mana
X ni mesti lebih daripada 5. So kalau lebih daripada 5, boleh jadi hari yang hujan 6 hari. Atau hari yang hujan tu 7 hari. Boleh tak hari yang hujan tu 8 hari? Tak boleh lah sebab dia tak seminggu. Okay. So dah dapat ni, masukkan dalam formula. Okay. 7. Kita nak tulis 6 kat sini. So kat sini 1/5 6. Jadi ni 4/5. 7 tolak 6 dapat 1. Okay. Tambah dengan 7 C 7 1/5 kuasa 7 yang ini 4/5 kuasa 0. Okey, dah dapat jawapan, tekan kalkulator, ditulis sini. Okey, terusnya soalan D pula. D ni dia nak setiap hari. So kalau setiap hari maksudnya dia nak P X sama dengan 7 setiap hari. Okay. So masukkan je lah dalam formula 7 C7 1/5 kuasa 7 4/5 kuasa 0. Tekan kalkulator, tulis jawapan. Okey. Yang E pula. Sekurang-kurangnya 2 hari. At least 2 hari. So, PX sekurang-kurangnya 2 hari. Sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, maksudnya dia mesti lebih atau sama dengan 2. Bila lebih atau sama dengan 2, dia boleh jadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. 9 hari tak boleh. Dia sampai 7 hari kan. So, banyak kan. So, kalau benda yang banyak ni, kita buat shortcut. Supaya senang. Okey. Mana dah tulisan saya tadi? Oh, sini. Okey. So, shortcut dia adalah 1 tolak P X sama dengan 0. Tolak lagi P X sama dengan 1. Okey. 1 tolak. So, tengok kat sini. Kita ada 7 C 0. 1/5 kuasa 0. 4/5 kuasa 7. Tolak 7 C 1. 1/5 kuasa 1. 4/5 kuasa 6. Okey, tekan kalkulator, dapat jawapan. Alright? Saya tunjuk satu je lah. Yang lain tu awak buat sendiri. Okey ke? Okey. Kita sambung pula ke muka surat seterusnya. 152 dan 153. Okey. 152, 153 ni pula, dia nak tunjuk macam mana discrete ni kita tunjukkan dia dalam bentuk graf. Okey. Alright, dia kata contoh, satu keluarga mempunyai 3 orang anak. Ada 3 orang anak. Kita tukar color pen je. Kita guna warna hijau pula. Dia kata mempunyai 3 orang anak. Okey. Jika X mewakili bilangan anak lelaki, okey. Cari P, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Okey, dia ada 3 orang anak. Boleh jadi 3-3 tu anak lelaki. Ataupun boleh jadi 3-3 tu tak ada anak lelaki. Semua anak perempuan. Okey. So, anak lelaki ataupun anak perempuan, untuk dapat anak lelaki, mestilah 1/2 kan. Anak perempuan pun 1/2. Jadi, dia P dia 1/2, Q dia pun 1/2. Okey, lepas tu, dia nak cari 1/1. So, kita pun tulis. Dia punya N dia adalah 3 sebab dia ada 3 anak lelaki. So, N dia 3. Okay, Q dengan P sama. Okay, so dia nak satu-satu. So, kalau katakan dia tak ada langsung anak lelaki, P X sama dengan 0. So, dia pun masukkan, kita masukkan dalam formula macam kita belajar, dia dapat 1/8. Okay, lepas tu kalau anak lelaki dia seorang, so masukkan, dapat 3/8. Anak lelaki dia 2 orang, dapat 3/8 juga. Okay, anak lelaki dia 3-3 tu anak lelaki, dapat 1/8. Benda ni kita tulis dia dalam graf. Macam mana kita nak lukis graf? Okay. Graf ni kan. Okay. So, kita ada sama ada kita dapat 0 ataupun seorang anak lelaki, ataupun 2 orang, ataupun 3 orang. Sini adalah dia punya X keseluruhan anak lelaki dia. Sama dengan okay. So, kita tengok, kalau dia kata 1/8. So, apa kita buat? Dia pun ni.
Okay. Graf ni dia pun buat. Ini kosong, sini 1/8, ni 2/8, ni 3/8. Sebab dia pun 3/8. Jadi, dia punya, bila graf tu discrete, satu ke sini tak ada, tak sambung. Dia akan buat macam ni, straight macam ni, straight, macam ni. Okay, so nampak dapat jawapan macam ni. Okay. Kita tengok contoh. Panjang now. Soalan 3. Okay, dalam latihan memanah, kebarangkalian Deva kena sasaran. So maksudnya P sama dengan 0.6, jadi Q sama dengan 0.4. Okay, X mewakili bilangan Deva kena sasaran. Kali Deva kena sasaran. Okay, 0.6 ni untuk kena kali sasaran lah. So senaraikan elemen pemboleh ubah rawak diskrit binomial X. Okay, senarai elemen pemboleh ubah. Kalau 3 kali kan kena sasaran kan. So maksudnya X dia tu sama ada tak langsung tak kena. Ataupun sekali. Ataupun 2 kali. Ataupun 3 kali. Boleh tak 4? Tak boleh lah. Sebab dia cubaan dia 3 kali. Ini jawapan. Untuk A. Okay, untuk B pula. Soalan tu minta B. Soalan minta sudah. Menerawang pula cikgu punya pad. Okey. Dia minta hitungkan kebarangkalian untuk setiap elemen. Okey, setiap elemen Jadi kita ada kalau Px sama dengan kosong. Masukkan dalam formula. Okey, kita ada 3 kali percubaan. Langsung tak kena. Yang kena 0.6 kuasa kosong. Jadi 0.4 kuasa 3. Bukan kita. Okey. Px sama dengan 1. 3 kali percubaan. Kena 1, 0.6 kuasa 1. Jadi 0.4 kuasa 2. Okey. Kalau Px sama dengan 2 kali. So kita dapat 3C 2 0.6 2 0.4 1 sama dengan apa? Okey. Px sama dengan 3. 3 0.6 kuasa 3 0.4 4 turut kuasa kosong sama dengan apa? Okey, dapat jawapan. Right? Bila dah dapat, awak pun tulis. Lepas tu soalan C dia minta apa? C dia minta kita plotkan. So bila plot, dia punya graf, ini adalah X sama dengan R. Okey. Yang ni awak tekan, tulislah dia punya kebarangkalian yang awak dah kira tadi tu. Apa kemungkinan yang ada. Okey. Dia ada sama ada langsung tak kena, sekali kena, 2 kali kena, 3 kali kena. So dia punya graf macam ni. Ini saya tak letak dia punya nombor tu yang saya main bantai je lukis. Saya nak awak lukis sendiri. Okay. Berdasarkan nilai yang awak dapat dekat sini. Okay. Ini yang sama masukkan. Masukkan. Kita dapat jawapan. Macam ni Okay. Kita pergi ke apa tu? Contoh, tapi satu benda saya nak awak tengok soalan nombor 3 sebab dia lain sikit. Kalau sebelum ni, dia bagi kita data, lepas tu kita pun cari nilai dia, lepas tu kita lukis. Kali ni, dia bagi kita lukisan. Daripada lukisan, awak kena interpret dia jadi kepada, awak kena faham lah lukisan ni. Faham ke? Okey, saya ambil tulisan colour lain. Tulisan colour purple. Okey. Dia kata, taburan binomial X, dia suruh cari nilai Px lebih kecil atau sama dengan 1. X lebih kecil atau sama dengan 1. So, dia boleh jadi 0 ataupun sama dengan 1. So, untuk soalan A, dia boleh jadi P, kalau X tu dia nak
lebih kecil atau sama dengan 1. Dia sama ada X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi jawapan kita tengok kosong. Kosong apa jawapan dia? Dia tulis 1/27. Tambah, dia tengok pula 1. 1 apa jawapan dia? 8/27. 1 tambah 8 apa? 9. 9/27. Boleh tak kecilkan? Dengan sifir 9. Dapat apa? Ni awak kira sendiri saya tak nak tulis. Okey. B. Dia suruh cari nilai M. Kita tengok M tu kat mana. M tu adalah dekat X sama dengan 3. Okay. So, X sama dengan 3 apa? Kita tahu ke jawapan dia? X sama dengan 3 apa? Okay. So, X sama dengan 3 kita tak tahu apa. Tapi kita tahu dia ada kemungkinan dia ada 1, 2, 3, 4 je kemungkinan. Kalau awak tambahkan ketiga-tiga ni, mesti nilai dia penuh dapat 1. Faham tak? Okay, so maksudnya nak dapatkan nilai M kat situ tu adalah sama dengan 1 tolak keberangkalian untuk dapat kosong. 1/27. Lepas tu awak tolak dengan keberangkalian untuk dapat 1 iaitu 8/27. Lepas tu tolak dengan keberangkalian untuk dapat 2. 13/27. Okay, dapatlah sama dengan M. Tekan kalkulator awak akan dapat 5/27. Alah, jawapan dah ada kat sini dah pun. Ya je kat sini. Okey dah ada dah jawapan cikgu tunjuk kat sini. Okay. Jadi the rest of the question you answer by yourself lah. Soalan nombor 2 tu buat sendiri tau. Okay. Seterusnya, cikgu nak cerita tentang muka surat 154 hingga muka surat 155. Okay. Muka surat 154, 155. Awak tengok muka surat 154, dia cerita tentang apa? Tentang mean, variance dengan sisian piawai. Okay. Kalau awak ingat lagi, mean semua-semua ni, kita ada belajar masa form 4. Tajuk statistik. Okay. Kita ada mean, kita ada variance. Okay. Kalau mean tu kita tulis dia dalam bentuk macam ni. Sorry, macam ni. Okay. Kalau variance, kita buat dia dalam bentuk sedu. Yang piawai ni, ini je. Okay. Okay. So, untuk binomial, dia dah bagi dah formula. Untuk mean maksudnya adalah N darab dengan P. Okay, berapa kali kita cuba, yang ni berapa keberangkalian untuk menang, untuk sukses. So, N darab P. Tapi kalau yang ni pula, awak tambah sikit je. N, P, Q. Jadi, kalau nak dapatkan variance, sebab kalau variance ada square kan. So, nak dapatkan siang piawai, punca kuasa kan variance tadi. N, P, Q. Dapatlah. Okay, contoh soalan. Okay, soalan yang pertama. Dia bagi kat sini, X ialah pemboleh ubah rawak diskrit di mana dia bagi awak nilai sini. Okay. Jika mean dan sisihan piawai X masing-masing ialah 9.6 dan 2.4. Okay. Carikan nilai N. Kita cari nilai N tu apa. Okay. N tu apa benda pula? Wah, nak cari N pula. Okay. Kita tahu dia punya mean adalah 9.6. Macam mana boleh tahu 9.6? Sebab dia dah bagi dah. Mean dia 9.6. Kita tulis dulu. Mean 9.6. Kemudian dia bagi kat kita sisian piawai. Maksudnya ini sama dengan 2.4. Okay. Soalan minta cari nilai N dengan P. Okay. So kita tahu formula untuk dapatkan mean adalah N darab P. Okay. N darab dengan P. Sama dengan 9.6. Tahu ke P tu apa? Okey, tak tahu. Alright, seterusnya dia bagi kita yang ni pula. Okey. Punca kuasa NPQ adalah sama dengan 2.4. Macam cikgu boleh tahu sebab dia dah bagi dah sampai awal dia 2.4. Dia punca kuasa. Okey.
Okey, daripada sini kita tahu N dengan P 9.6. Jadi kita pun punca kuasa NP ni kita gantikan dengan nombor 9.6 Q sama dengan 2.4. So nak dapatkan Q, punca kuasa bawa sebelah jadi kuasa 2. So akan dapat 2.4 kuasa 2 per dengan 9.6. Awak dapatlah nilai Q. Okey, iaitu tekan kalkulator 40.6 Q. Okey, seterusnya soalan tu minta cari nilai N. Kita dah dapat Q. So kalau Q adalah 0.6, secara automatik P dia adalah 1 tolak 0.6 iaitu 0.4. Okey, so dah dapat P, bolehlah cari N pula. N sama dengan ni tadi daripada sini. Dia dah tahu P kita 0.4. Jadi N sama dengan 9.6 bahagi 0.4. Dapat apa? 24. Okey, selesai. Okay. Kita try pula nak jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pula. Kita baca dulu. Dalam satu peperiksaan percubaan SPM di sekolah, 2 daripada 5 orang pelajar gagal dalam bahasa Inggeris. Okay. So pelajar gagal 2/5. Jadi pelajar yang lulus adalah 3/5. Okey, dia kata, jika 6 orang pelajar dipilih secara rawak, carikan kebarangkali tidak lebih daripada. So, dia nak kebarangkalian. Boleh. X tak lebih daripada 2. Boleh tak sama dengan 2? Boleh. Tak lebih. Dia kena kurang atau sama dengan 2. Okay. Alright. So, dia boleh jadi pelajar tu tak lebih daripada 2. So, boleh jadi kosong orang. Atau pelajar tu ada seorang yang gagal. Atau pelajar tu ada 2 orang yang gagal. Okey, awak dah dapat tu sama dengan tu baru awak masukkan. Okey, dia punya bilangan N adalah 6, ni kosong. Kat sini ni yang gagal 2/5 tu kosong. Jadi dia punya Q 3/5 kuasa 6. Atau jadi tambah. Okey, 6 C1 2/5 kuasa 1 3/5 kuasa 5. Atau tambah 6 C2 2/5 kuasa 2 3/5 kuasa 4. Okey, bila dah dapat ni tekan kalkulator. Okey, tulis jawapan. Alright. Okey, dah ada dah tidak cikgu dah bagi dah jawapan kat sini pun. Ya cikgu ni. Okey, B pula. Jika terdapat 200 orang pelajar tingkatan 5 dalam sekolah, carikan min dan sisihan piawai bilangan pelajar yang gagal dalam bahasa Inggeris. Okey, so min kita guna formula. Okey, formula yang ada. Dia nak min kan? Okey, soalan B tu dia nak min. So, min sama dengan N darab dengan P. Kalau N dia ada berapa tadi? Dia kata 200. Darab dah dengan P. P tu yang gagal. 2/5. Tekan kalkulator. Dapat 80. Okey. Lepas tu kita tengok pula sisian piawai. Sisian piawai dia punya rumus dia punca kuasa NPQ. N darab P tadi 80 kan? Kan dah kira kan? Okey, tak apalah, buatlah satu-satu. 200 darab 2/5 darab 3/5. Dia dapat jawapan, punca kuasa kan. Dapat jawapan 6.93. Okey. Itulah dia yang kita nak ajar hari ni. So, cikgu dah ajar awak daripada muka surat 148
sampai muka surat 155. Okey. Sekarang tugas awak adalah untuk jawab the rest. Daripada muka surat 148 tu sampai muka surat 155 tu habiskan. Okey, tapi bukan sampai muka surat 155. Korang punya kerja, kita tengok stop sharing. Cikgu nak share yang baru. Windows. Cikgu nak share. Share. Okay. So awak tengok ini dia taburan kebarangkalian daripada muka surat 147 tu. Awak baca balik, cikgu dah ajar, dah tunjuk contoh. Dalam kertas cikgu ni dah ada jawapan kan. Tapi tak bolehlah cikgu ni, cikgu tunjuk sekali lalu je. Dia pandai kan, dia pandai lah nak. Okay. Kerja korang adalah sampai muka surat 158. Sampai 158 tu, cikgu nak korang 158 ni, cikgu nak korang jawab je soalan Okay, so itu saja. Kita tak buat online, cikgu rakam dulu apa yang cikgu ajar, lepas tu cikgu send kat korang. Korang tengok video cikgu ni, dah ajar satu-satu ya. Okay, lepas tu buat soalan sampai muka surat 158. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.